الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, tinggi syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Tuhan yang beri dengan tidak berputusan lawat dan salam untuk junjungan besar Nabi mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, alhamdulillah. Ditaqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima sekalian amalan yang besar dalam bulan Zulhijjah. Nah, bukan pasal apa? Sebab tahun ni tahun yang paling tragis dan prejudis begitu ya, ibadah korban kita. Tahun ni tahun yang paling banyak ujian pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, ujian jam Isya, lembu terlepas. Nah, kedua, ujian yang hebat juga apa dia? Sembelih lembu tak betul. Nah, apalah Allah Ta'ala nak bagi kita ni, saya pun tak tahu perkara ni. Dua. Yang ketiga, nak buat korban, lembu banyak habis dah, nak buat 10 ekor. Tukang nak hantar lembu tu pengsan. Esok nak hantar lembu, hari ni pengsan. Jadi duit banyak dah, tak ada bukti. Jadi surau terpaksa buat keluar duit beli lembu lagi 4 ekor. Hak 6 ekor tu tahun depan lah. Hak pengsan tu baru lepas raya baru dia bangkit. Jadi 6 ekor ni tak boleh buat korban. Siapa dia nak jadi saksi? Tak ada. Memang dia buat kerja seorang. Tak ada bukti, main banyak duit apa semua. Tanya bini dia pun, bini dia tak tahu. Oh, masalah. Nah, kawan tu selalu memang dia duk hantar lembu lah. Dia tak biasa lah tipu orang. Tak biasa, alhamdulillah tak biasa tipu orang. Memang dia jujur orang dia. Tapi Allah Ta'ala uji dia hari tu. Esok dia nak pergi hantar. Sebelum tu dia hantar dah di tempat lain. Esok tu dia nak pergi hantar ke surau tu 10 ekor. Petang nak pergi hantar, pagi dia pengsan. Pengsan ni tak bangkit sampai lepas raya. Siapa nak tahu? Tak ada bukti. Surau buat keluar duit dulu, dapat dekat 4 ekor ya. Lepas tu hak lebih tahun depan lah, hak 6 ekor tu. Mudah Allah Ta'ala terima niat mereka nak buat korban pun cukup besar lah, rahmat. Nak main masalah yang keempat pula. Satu tempat tu turun 25 ekor lembu. Hari ni turun, esok lembu tu naik lori balik ke kandang. Pasal apa? 25 ekor tak cukup umur. Veterina mai cek 25 ekor pun tak cukup umur. Oh ya Rasulullah. Nah, main satu masjid pula. Baru kemarin dia bawa telefon. Dia kata kami ni nak marah tak marah, jangan marah. Apa Tuhan bagi tu betul dah. Tuhan nak abang satu benda yang kat kita. Nak ada masalah yang kita buat yang Tuhan tak boleh terima benda tu. Buat korban 29 ekor lembu satu masjid. Siapa dah nak buat di masjid? Semua tak larat dah. Hantar bagi konsultan buat. Pukul 6.30 pagi raya kedua, lori sampai. Ni 29 ekor ni lembu paha tergantung atas lori kontainer. Lori yang besar. Bagi lagi daging pukul 10 balik daging. Daging ni baru ni tak tahu nak abang dah. Rebus buang ayam, rebus buang ayam, tak boleh makan. 29 ekor buang semua ya Rasulullah. Nak wala tattabi'un khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Kita buat dekat kemampuan kita, la tattabi'un khutuwatis syaitan. Jangan ikut kehendak syaitan. Kita tak mampu, kita tak larat, jangan buat banyak-banyak. 29 ekor tuk semua. Kalau sekor 4,500 tak apalah. Kalau kita yang buat korban tu, apa perasaan kita? Apa perasaan kita? Allah. Yang ni tahun-tahun yang akan datang, sebenarnya teguran Allah daripada tahun ni untuk tahun-tahun yang akan datang. Apa yang Allah Ta'ala bagi untuk kita buat pedoman pada tahun yang akan datang, supaya kita dapat buat sikit pun 2 ekor ke 5 ekor ke, semua orang pakat boleh ambil bahagian, semua orang boleh rasa. Yang tu alhamdulillah. Dapat pengorbanan yang sebenar. Kalau lagu tu punya cara, masjid dapat nama pasal 29 ekor. Lepas tu dapat nama pula kali yang kedua, tak boleh makan daging. Masjid dapat nama nak buat sampai 25 ekor. Lepas tu masjid dapat nama pula bila veterina cek tengok lembu tak cukup mau. Naik balik lori. Siang kat lembu tu. Baru nak balik duduk di syurga dah balik duduk di dunia. Insya-Allah mudah-mudahan apa benda yang kita buat pun nak dia kena ingat pasal benda tu ibadah hasil Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena tahu ada 3
ayat Quran yang Allah Ta'ala bagi berpasang-pasangan. 3 ni, kita buat satu ya, satu tak buat, Allah tolak dua-dua. Ada 3 ayat Quran yang Allah bagi berpasangan. Pertama, Allah sebut dalam Quran, aqamas salah wa atau zakah. Dirikan sembahyang dan tunaikan zakat. Ada orang dia sembahyang, zakat tak keluar, tolak dua-dua. Ada orang bayar zakat, sembahyang tak, tolak dua-dua. Nah, jadi Tuhan suruh aqamas salah wa atau zakah. Diri sembahyang, tunai zakat. Satu. Yang kedua, Allah sebut dalam Quran, ati Allah wa ati ar-rasul. Taat dekat Allah dan taat pada Rasul. Maknanya hari ni dia taat kepada Rasul buat korban, tapi dia tak taat kepada Allah kerana ada sifat tamak. Maknanya dua-dua Tuhan tolak. Nak taat kena taat dua-dua. Ati Allah wa ati Rasul. Dia taat kepada Nabi tapi dia tak taat pada Allah. Tolak. Ada hak taat pada Allah, tak taat pada Nabi pula. Macam mana pula? Baru ni ada satu tempat, satu wakil rakyat bagi seekor lembu. Satu wakil rakyat bagi seekor lembu. Bagi seekor lembu, tuan-tuan. Kadang-kadang surau kecil-kecil ni kan ada duit nak buat. Bukan boleh pergi sembelih lagu tu je. Plastik nak kena beli. Tukang sembelih pun nak juga upah. Kan lebih buta ya. Nak orang buat kerja mesti nak minum air. Jadi kita nak kena ada kos untuk kita buat. Kalau YB tu main sapuk lembu seekor lagu tu, tak boleh jadi korban. Saya dulu sebelum ni kita dah bincang lah pasal nak. Bila YB tu main hantar lembu tu, dia jadi ke tak jadi korban? Pasal korban ni di atas pengorbanan. Bila dia bagi, hak dia ke hak kita? Tapi tak mau nak cerita panjang lah benda tu kan. Pasal benda dah jadi. Bila jadi tuan-tuan, dia main hantar lembu tu dengan plastik tak ada, dengan apa tak ada. Raya kedua terpaksa juga buat korban tu pasal benda dah ada. Bila buat jadi macam mana? Pam, rebah lembu tu, orang main sembelih, lapar. Siapa cepat ambil daging banyak lah. Siapa lambat, hak mana ada. Macam mana korban tu? Nampak? Ati Allah, taat dekat Allah, buat ke fasalli li rabbika wanhar. Lepas pada sembahyang kerana Tuhan, wanhar, sembelih binatang. Taat enggak? Tapi dia ikut tak cara Nabi sallallahu alaihi wasallam? Macam mana Nabi buat? Tak ada. Jaga. Ibadah seni dalam kehidupan nak menuju kepada Allah SWT. Satu seni jalanan nak pergi kepada Allah. Kalau tak ada kesabaran, nak sabarlah duduk nombor satu. Baik. Yang kedua, ati Allah wa ati ar-rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Nak. Kalau taat kepada Allah saja, sembahyang saja, masyarakat tak ada, tolak. Ada masyarakat saja, rumah orang mati ada, rumah kenduri ada, rumah orang apa open house semua ada, surau tak ada. Masjid tak ada, sembahyang tak ada. Tolak juga. Yang ketiga, apa dia? Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala kata, anishkurli wali walidayya. Anishkurli, terima kasih kepada aku sebagai Tuhan, wali walidayya, dan terima kasih kepada kedua ibu bapa. Hari ni ibu bapa ni bukan duduk di rumah ya. Siapa sajalah yang tua daripada kita yang kita jumpa, sama taraf dia dengan mak dengan ayah, kena terima kasih kepada dia. Sebab mereka dulu sebut nama Allah yang Allah Ta'ala bagi kekal muka bumi sampai hari ni. Orang jaga mak baik-baik, bagi makan mak, beli emas, beli perak apa semua, bagi dia elok-elok, tetap semayang tak? Tolak juga. Orang semayang elok, boleh taranum, boleh hazan, boleh mengajak, boleh apa-apa semua, tapi mak ayah tak jaga, pun tak boleh jaga. Jadi 3 pasang ayat Allah Ta'ala dalam Quran ni, pedoman untuk kita. Pertama, Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa dia? Aqamas salah wa atau zakah. Tinggal satu, tolak dua-dua. Yang kedua, ati Allah wa ati Rasul. Taat pada Allah, taat pada Rasul. 3, anishkurli wali walidayya. Terima kasih kepada aku dan terima kasih kepada kedua bapa. Baru Allah Ta'ala bagi. Ni pedoman untuk kita nak jalan pula ke depan ni. Kadang-kadang kita duk tanya benda sikit-sikit ni duduk main macam-macam ni. Kan? Dengan saya kali terlangkup demam influenza ni. Kan? Tak payah. Ayat kursi pun tak jadi. Nak dia main demam tu, duk tu. Nak duk main pula ni. Sakit apa pula ni nak main tak tahu. Dengar hari ni orang mati senang ya. Tak dengar mati. Jadi cerita dah 3 hari sudah. Pakcik tu sakit pinggang ya. Macam mana darah tinggi apa pun tak ada. Yang bagi saya jadi takut sangat. Apa pun tak ada. Macam mana darah tinggi bawah pinggang apa pun tak ada.
sapu minyak di pinggang ya, lengah pinggang. Sapu-sapu sandak di dinding, mati. Oh ya Rasulullah. Kalau Allah Ta'ala kata akhir zaman Tuhan nak kutip orang beriman balik mati dulu sebelum kiamat mai, kita ni kena bersedia. Baik kita orang yang bawa iman la ilaha illallah, kita bawa la ilaha illallah, kita kena bersedia untuk balik pada Allah. Kita kena bersedia untuk balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, nak kita sambung pengajian kitab kita. Jadi kena jaga dah 3 patah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa qala muallif rahimahullah taala. Nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi syaikhi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih pada nasihat yang ke-23 tapi di hujung dah habis dah rasa saya. Biar. Nak nasihat yang ke-24. Lagi lambat habis, lagi lambatlah makan kibas. Kibas duk riau di kandang dah bila nak sembelih, bila nak sembelih. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Habis dah cerita pasal tinggal 4 perkara tu. Dia kata dia itu tinggal oleh kamu tentang 4 perkara. 4 benda kena tinggal. Pertama, tinggalkan berbantah walaupun kamu berada di pihak yang betul. Kita betul kena tinggal bantah. Bantah tu apa kedua? Nak? Kan? Tinggalkan berbantah walau kamu berada di pihak yang benar. Tinggal berbantah walaupun kita berada di pihak yang betul. Yang kedua, hendaklah engkau merasa takut seandainya engkau menjadi orang yang suka beri nasihat. Kita kena takut bila kita suka nasihat orang. Sebab tu kalau boleh buat amalan sikit-sikit, jangan cerita ke orang ni. Yang nak bawa saya alhamdulillah. Buat. Dekat ni duk main surau tak berhenti lagi. Betul ni, dia main surau tak berhenti. Terus je. Dia tak berhenti. Betul ke dah cikgu tu? Betul ayat saya. Saya main surau tak berhenti lagi. Dia nampak orang dah cium isteri dia. Betul kat dia tak berhenti. Ni masalah kan. Baik. Yang kedua kena risau bila kita jadi orang yang memberi nasihat. Kerana hari ni kata-kata itu akan berbalik kepada tuannya. No. Kemudian yang ketiga, tinggalkan bergaul dengan orang yang berpangkat tinggi. No. Kerana kita tak sekufu dengan mereka. Nah. Kemudian yang keempat, jangan sekali-kali mengambil pemberian orang yang boleh diungkiti. Dia bagi kita, betul dia mengungkit balik. Habis tu 4 perkara dia suruh kita tinggal. Ni kita masuk bab yang baru. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Nasihat yang ke-24, kerjakan 4 perkara. Lepas pada tinggal 4 perkara, dia suruh buat pula 4 perkara. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Bahawa hendaklah engkau mengukur pergaulanmu. Pertama sekali dia suruh buat apa? Hendaklah engkau mengukur pergaulanmu dengan Tuhanmu. Nak, maksudnya hablum minallah, perhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekira-kira jikalau hamba-Mu bergaul denganmu seperti pergaulanmu dengan Tuhanmu, maka engkau akan merasa puas hati dengan kelakuan hamba-Mu itu dan engkau tidak merasa marah kepadanya. Jadi apa yang engkau tidak suka bagi dirimu daripada perbuatan hamba-Mu yang majas. Majas ni apa? Hamba yang dipakaikan dalam bahasa saja, padahal dia sebenarnya bukan hamba. Majziyun bi, hamba ada masa. Nampak je hamba tapi bukan hamba. Pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang dia ada leader duk jaga dah. Majziyun bi, nampak macam hamba. Dia kena dengar arahan tapi masa tu ya, lepas tu tak hamba dah. Nak hamba yang majazi panggil. Bukan hamba nak abang tu macam mana? Dia kena ikut perintah tu sat dia. Lepas tu hilang. Nak? Bangga janganlah engkau melakukan terhadap Tuhanmu kerana Tuhanmu adalah Tuanmu. Tuhanmu adalah Tuanmu. Nak? Tuhan tempat tumpuan. Majas tu maksud dia kata hamba yang maksudnya dia nampak macam hamba tapi tak hamba. Nak abang macam mana? Saya nak bagi istilahnya nak. Contoh dia, orang hak kerja pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang. Dia duduk di bawah satu arahan orang. Maksudnya dikontrol seketika. Lepas tu habis. Lepas tu balik dia jadi buah pula. Dia balik duduk di rumah, dia panggil bini ni ayam kopi satu. Ni apa nasi Arab mandi satu, dia boleh pergi kontrol Pak Ngah apa semua. Majazi ni dia majas, dia duduk dengan kita. Maksudnya dia pekerja kita Ustaz. Hamba ni bukan hamba zaman dulu kalau. Bukan hamba mukhatab, hamba sungguh. Hamba abdi
Kita tak bayar duit ke dia, upah. Kita bagi dia makan dengan baju tidur. Hamba abdi ni lebih jadi pada adik-beradik hamba muqatta' ni, hari ni dia kerja, dia hamba. Esok dia tak kerja, ni tak hamba. Dia ada hari-hari dah. Majazi ni, majaz ni bukan hamba pun, dia kurang sikit je. Dan kita tak boleh panggil dia hamba. Kita duduk di office kan, bos main, dia tak panggil kita hamba kan. Dia kata sir. Dia pun panggil kita sir kan. Sampai di sekolah, guru besar panggil cikgu pun cikgu juga. Dia majas, dia rendah sikit je. Dalam masa tu, bila keluar balik tak ada dah benda tu. Dia tak boleh kata hamba nak dah. Dia tak boleh kata hamba. Kalau kita nak bubuh kata orang suruhan, tak boleh juga kata orang suruhan. Nak kata orang suruhan pun tak boleh. Kan? Pasal dia dibayar bukan sepenuhnya untuk tu. Tu. Nak? Jadi majazi ni nak abang kata apa? Perhambaan yang sebentar nak kata tu. Tak boleh ke? Apa dah? Dipinjamkan. Nak kata dia tu. Dia adalah makhluk Allah Ta'ala. Dia sebut dia itu majaz ni sebagai pinjaman. Dia hamba yang dipinjamkan. Tapi tak boleh ke? Sekali bila kita kata hamba yang dipinjamkan, dia kata macam mana kata hamba, macam mana kata pinjam? Bukan. Sifat hamba yang dipinjamkan. Itu boleh. Sifat dia yang pinjam Ustaz. Dia tak boleh ke? Pasal dia kita tak boleh kata hamba. Kan? Pasal dia bukan istilah hamba, tak boleh pakai hamba tu. Sifat hamba yang dipinjam, sifat saja. Syak ya, pukul 8 pagi 5 petang. Habis tak boleh. Dalam pejabat, hang bos, aku kuli. Kuli pun tak kuli tahu mana sikit bawah ya. Keluar daripada tu, tak ada. Keluar daripada tu, ni macam ni. Ni, kuliah ni. Duduk tadi, saya ustaz. Hak ni duduk ada orang mengaji. Saya pergi turun daripada kursi ni, tak ada. Tampak kepala pun tak apa. Tak marah. Kan? Nak marah pun nak bercakap, tak boleh, mikrofon tak ada. Habis turun kursi ni, mikrofon tak ada. Tak ada kuasa, tuan speaker, tak ada mikrofon. Baik, dipinjamkan seketika. Khalas, baik. Jadi dia kata di sini, pertama dia kata, dia suruh kita buat apa? Engkau mengukur pergaulanmu dengan Tuhan. Hari ni yang paling penting sekali yang manusia duk lupa bahasanya Tuhan ni. Bila definisi Tuhan tu dia tak berapa nampak. Tuhan tempat tumpuan. Saya selalu sebut Tuhan tempat tumpuan. Di mana hati bertumpu, di situ Allah. Ada orang dia kalau buat kerja, cari orang puji dia, Tuhan dia pujian tu. Sebab hati dia akan tumpu kepada tu. Bila orang ni satu masa dia buat kerja, dia tumpu nak beli tanah, dia duk himpun duit, Tuhan dia duit tu. Tapi bila orang betul-betul ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat tak apa, tak dapat pun tak apa, orang puji tak apa, orang tak puji pun tak apa, maknanya Tuhan dia Allah. Tuhan ni tempat tumpuan. Di mana hati bertumpu, di situ Tuhan. Cina Tuhan cara Cina, India Tuhan cara India. Kita orang Islam, Tuhan Allah. Kita orang Islam, Tuhan Allah. Tentang sebelum ni kita baca hadis dalam ni, kalau perasan, Nabi kata kat kita, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum. Tuhan tak pernah tengok dua benda. Yang pertama suwarikum. Suwarikum apa dia? Pakaian. Ulama ni sebab apa suar ni? Pertama dia kata apa yang kita guna atas dunia ni. Rumah dia besar mana, kereta dia kereta apa, makanan dia makanan apa. Tengok. Tuhan tak pernah tengok. Wala ila a'malikum. Yang kedua Tuhan tak pernah tengok amalan dia. Kan Tuhan tengok orang tu sembahyang banyak mana, zikir banyak mana, ngaji banyak mana. Walakin Nabi kata, walakin Allah Ta'ala tengok apa dia? Dua benda lah. Qulubikum wa niyatikum. Satu, hati saat dia buat tu dia ingat dekat Allah. Sebab manusia ni dia akan buat salah bila dia lupa. Perasan ke tak perasan? Kita buat salah bila kita lupa. Terlampau sonok, pam, jadi satu. Sebab kita lupa ya syaitan boleh masuk. Kita ingat syaitan tak boleh masuk. Nah, bila kita lupa bahasanya kita anak, kita cakap telajak nama ayah kita.
Bila kita lupa bahasanya kita ni satu orang kawan, kita terlajak cakap dengan kawan-kawan kita, bagi dia sakit hati. Lupa. Pertama Tuhan tengok apa? Walakin yanzuru ila qulubikum, hati. Masa dia buat ibadah tu, hati dia ada dengan Allah. Kalau dia sembahyang, hati dia ingat dengan Allah. Kalau dia makan, hati dia ingat dengan Allah. Walaupun sah, dikira sahara. Yang kedua, wa niyatikum, dan niat dia kepada Allah. Apa niat awal dah masa dia nak buat ibadah tu? Apa niat awal dah, Tuhan nanti tengok dia situ. Kalau dia niat nak orang tengok dah, dapat tu. Nah. Pasal innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan Allah tengok atas niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Allah Taala nak bayar pun Allah Taala tengok atas niat tu. Sebab tu saat depa tu hijrah. Bila depa hijrah, Allah Taala sebut kata apa? Lah hadis melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha imra'atun yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Siapa yang dia berhijrah kerana Allah dan Rasul, dia pada tinggal semua ni. Daripada kota Mekah nak pergi kota Madinah kan? Daripada Mekah, musyrikin kacau lah di Mekah ni, nak buat perjanjian Hudaybiyah yang kedua ni, nak keluar daripada Mekah ni. Fatul Makkah, lekat di Kaabah tu, dalam bilik dia. Nak keluar daripada Mekah nak pergi Madinah ni. Nabi beritahu, "Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Siapa yang hari ni dia keluar daripada Madinah ni, pi ke Mekah tu, semata-mata nak kepada Allah dan Rasul, dia akan dapat. Tu yang best, yang pertama hijrah ni, depa sampai di Madinah. Orang Ansar tunggu dah. Orang Ansar tunggu. Mai. Ni pasal apa ni? Saya hijrah tak bawa bini saya seorang. Tak apa. Bini saya ada 4, ambil satu. Ni tak ada rumah apa. Pasal apa? Depa keluar tu betul-betul tinggal Allah dan Rasul lain diri depa. Mana Nabi abang pula best yang nak main pula yang satu lagi, faman kana hijratu ila dunya. Siapa yang hijrah tu nak dunia, pasal depa dengar dah. Best yang pertama pergi sana dapat bini, dapat rumah. Di sini mula nak tinggal ni bukan kerana Allah dah. Duk nampak dah di sana sekali dapat. Nabi kata, faman kana hijratu ila dunya, siapa yang hijrah kerana dunia, nak awim mar'ah, ataupun dia berhijrah tu kerana dia nak nikah dengan seorang perempuan di sana, fa hijratu ila ma hajara ilaih. Allah Taala bagi dekat dia, tapi tak dapat Allah dan Rasul. Sebab tu best yang kedua, yang mati tak jadi mati syahid. Pasal dia bukan hijrah kerana Allah. Hubungan dengan Allah tak baik. Hubungan dia dengan Allah tak baik. Dia tak menyata Tuhan sebagai Allah Taala sebagai Tuhan yang sebenar. Kenapa? Nampak dah best yang pertama pi dapat bini, dapat rumah, dapat telaga. Sini duk urut misai dah sampai dia kata. Tak buat bini pun tak apa. Best sana ni tentu ada. Jadi nak abang kat kita yang pertama ni, dia nak kata kat kita dah, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Apa ibadah pun sebenarnya Allah yang bagi. Saya selalu suruh pegang satu ayat Quran. Allah Taala sebut dalam Quran. Allah Taala kata, la tataharraku zaratun illa biiznillah. La tataharrak, tidak bergerak, zaratun, satu zarah buat atas dunia ni, illa biiznillah, kecuali dengan izin Tuhan. Tak ada satu buat kita. Cuba duduk seorang-seorang faham tu kan. Orang buat korban banyak mana pun Allah bagi. Daging tu elok pun Allah bagi. Daging tu tak elok pun Allah bagi. Kita boleh main tolong korban pun Allah bagi. Kalau Tuhan tak izin, keluar rumah pun tak boleh. Tuhan tak nak kehendak pada kita. Tapi Allah Ta'ala nak kehendak yang baik. Bila dah Allah Ta'ala bagi satu kehendak yang baik, kena usaha jadi baik. Dan tentang atas dunia ni, Tuhan kan tengok kita sungguh-sungguh. Yang kita duk bersungguh ni beriau kan Tuhan tengok. Tuhan tak pernah tengok kita kerja apa atas dunia ni. Hang ustaz ke, hang apa ke, Tuhan bukan tengok cabang tu. Tuhan tengok dua ya. Sama ada dia ni baik ke jahat. Kalau dia cikgu, dia baik, dia masuk syurga dulu. Kalau dia ustaz, dia jahat, dia masuk neraka dulu. Tuhan nak tengok dia baik ke tak baik. Baik ke jahat, dua tu ya. Watak duk atas dunia ni, watak apa pun buat tak masalah. Nak jadi Ultraman ke, nak jadi Batman ke, Superman ke, they are all my friend. Tak ada masalah. Tuhan nak tengok dua tu nak jadi baik ke jahat. Polis, polis tu baik ke jahat? Kalau polis tu baik, ustaz jahat, polis tu masuk syurga dulu, saya masuk syurga lambat. Baik ke jahat? Yang tu ya.
Yang lain Tuhan tak pernah tengok ah. Mana ada? Bila cari. Tak mana ada dalam Quran yang abang kata Tuhan tengok dia pakai apa di dunia apa, tak ada. Semua kita minta kat Tuhan apa hari macam tu. Minhum may yaqulu surah Baqarah, minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah bagi dunia kami baik. Maksudnya apa? Maksudnya dunia ni jambatan akhirat. Wa fil akhirati hasanah, akhirat kami baik juga. Nak bila baik tu tuan, dia mula nak jadi baik ni, hal lain dia luruh. Hal lain dia luruh. Hak mana hak tak penting itu dia mula luruh dalam diri. Dia tak mau dengar hak pelik-pelik. Pasal dia jadi baik. Nak dia tak mau bagi syah dah hak lain. Dia jadi baik. Kesuburan baik itu akhirnya apa? Jaminlah kekayaan sampai mati. Lepas tu jaminlah kemakmuran sampai mati. Tak ada yang susah, yang miskin dalam kawasan. Kenapa? Kebaikan tu main lah. Bila baik ada, tak ada kemiskinan dalam kawasan tu. Nak miskin apa? Semua bakat lebih tolong. Susah. Tak ada pergaduhan, nak bergaduh apa? Baru mula jadi baik lebih tolong. Ni macam apa ada masalah apa? Saya dah selesai habis. Saya ada baik. Jadi dia nak suruh mula nak baik ni hablum minallah, berhubungan kita dengan Allah, nak bagi selesai. Dengan Tuhan kena tipu lagi. Last semayang tak boleh ingat betul kat Tuhan, tipu juga Tuhan. Nak ni adalah semayang pun nanti dia ada satu dua benda dia fikir ni nak buat lepas semayang. Aqamas salah, dirikan semayang, bukan kerjakan semayang. Hak dia buat tu mendirikan semayang kan mengerjakan semayang. Dirikan semayang. Dirikan hati dengan Tuhan tu maksud dirikan semayang. Hati tu ada pautan tak dengan Tuhan. Mengerjakan semayang tu pegang colok tu bekerja. Pergi tanya dia, berapa rakaat dia pun tak tahu. Dah saya mengerjakan semayang. Beza mendirikan semayang dan mengerjakan semayang. Baik, qala musannif rahimahullah tu ta'ala yang pertama. Jadi dia kata apa? Bahawa dia kata mengukur pergaulan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sekira-kira dengan hamba yang majas, dengan kawan-kawan tempat kerja tu, dengan bos. Kecuali kita bos, ada orang di tempat kerja, kan? Apa benda yang kita cakap dia tak suka, macam tu juga kita tak suka. Baik, perkara yang kedua. Qala musannif rahimahullah taala, segala perkara yang hendak engkau lakukan bagi orang lain, hendaklah engkau mengukurnya bagi dirimu dahulu. Lagi pening. Segala perkara yang hendak engkau lakukan kepada orang lain, apa hak kita nak buat kat orang lain, hendaklah engkau mengukur akan dirimu dahulu. Ini tak ada ukur lah. Bila marah tak ada ukur lah. Itu yang tahu abang. Perru keluar ke mulut. Grup WhatsApp pun sama. Ini kena jaga jari. Kan? Lah ni perang tak pakai mulut lah, pedang tak pakai. Dia pakai jari lah. Tekan jari ni kena jawab di padang mahsyar. Paling-paling tak payah masuk Dia duduk keli dalam grup WhatsApp tu. Tak payah masuk Hak kita tahu dah maksudnya kita ni masuk bukan jadi nasi tambah kita tak boleh bagi selesai masalah. Tak payah masuk Hak jenis hak nak masuk di bawah. Dulu saya pun hak tu jangan masuk. Hak tu mau berasa nak tulis dulu saya pun keluar duduk ni. Kedai main depan ni. Pergi udah yang mana tu. Bagi ku relax. Kita masuk dalam grup WhatsApp tu, kalau boleh bagi selesai masalah, tak boleh selesai masalah, masuk apa? Tak payah masuk Baik tapi makan mi dekat Caltech lagi sedap. Aku masuk, aku berdosa sekali dengan hampa kali lah. Yang pasal time masalah hampa tak ada kena-mena aku. Oi, hang baik tak ambil campur langsung ni masalah taman. Dah, aku masuk pun tak boleh selesai juga. Faham tak? Dan kalau benda ni jadi kat aku, orang lain masuk duduk di bawah komen lagu tu, aku pun sakit hati juga. Nampak tak? Tu dia suruh kita nilai apa yang kita nak buat kat orang. Kita tahu lah apa yang orang tak suka, yang tu juga yang kita tak suka. Betul ke tak betul? Benda tu orang tak suka, hak tu juga lah yang kita tak suka. Kita tahu benda tu tapi pasti buat juga. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sungguhnya kejahatan nafsu syaitan tu membisik dengan halus di telinga. Masuk. Ni pasal hai taman ni hang kena perjuangkan. Perjuang apa ada syaitan nak bisik suruh dia berjuang.
Minta maaf kan. Ni kena sebut kat ni. Pasal apa? Bila dah tinggal nampak perkara dah kosong dah, nak kena isi dengan apa? Benda ni nak kena isi dalam hati. Macam ni duk kata tu, ada orang 10 tahun belajar, balik pada masa buat kitab berlori-lori, kita boleh jadi baik. Masuk dalam masyarakat, orang tu bergaduh, orang ni bergaduh. Wah, apa? Hari ni pun hidup kehidupan nak bergaduh kan? Ahabul matalib lil insan salah satu. Penting kita ingat hari-hari dalam kehidupan kita. 3 perkara. Pertama, ayat arifah khaliqu, kenal Tuhan. Semua benar dunia ni Tuhan buat belakang. Meski dia main buat salah depan kita pun kita kena fikir pasal apa dia buat. Pasal apa Tuhan gerak dia suruh dia buat gitu. 2, wa ayat arifah ma yadurruhu wa ma yanfa'uhu. Penting kita tahu pada tiap benda yang kita nak buat tu mudarat ke manfaat? Manfaat buat. Mudarat tinggal. 3, ayat arifah ahwalahu ba'dal maut. Tiap benda yang kita buat tu kita kena tahu. Sekali mati Allah Ta'ala tanya, kita boleh jawab ke tak boleh jawab? Tak boleh jawab, jangan buat. Boleh jawab, jalan, sila. Ni 3 prinsip nak jalan hari-hari. Arwah Tok Guru Haji Saleh pesan tu. Dulu main tarawih dengan Tok Guru Haji Saleh, main tarawih. Biasalah budak-budak, dia dah habis baca Fatihah dah, baru kita bangkit. Dia tahu banyak. Kata Tok Guru ni dia tahu. Lepas tu dia ribuh belakang, dia bagi anak dia jadi Tok Imam, Tok Syekh Muslim. Naik Tok Syekh Muslim jadi imam, Tok Guru Haji Saleh duduk belakang. Tok Syekh Muslim angkat takbir Allahu Akbar, dia khayal belakang dia kata, "Oi munafik, bangkit," dia kata. Habis main tarawih tu tazkirah dia abang tu. Ni kita tanda munafik yang keempat, orang nak bangkit sembahyang malas lagu hampa. Malam ni semua main taubat, dia kata tulis dah nama di pintu neraka. Dalam tazkirah tu juga dia duk cerita. Dia kata Rasulullah Perdana Menteri, tapi Rasulullah tak pernah bagi menyusah orang. Lagu kita tu pun dia kata tanda ahli neraka juga, suka menyusah orang. Ayat kopi bini dah bancuh tak ada meja, suruh bini angkat letak di dia agak. Filah ambil tuang minum dia kata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bini 14 orang, baju jek sendiri. Perdana Menteri Rasulullah kasut jek sendiri. Ni tak hampa ada ni, dia kata tak pemalu dia kata dengan Rasulullah. Esok mati baru nak pergi duduk di mana kalau Rasulullah tak mengaku. Tak malu dia tak. Pemalas duduk di dunia ni. Tu dia beritahu lah, nak hidup di dunia ni jalan hari-hari 3 prinsip. Pertama, ya'rifah khaliqu, kenal Tuhan. Tuhan buat semua, jangan pernah marah. Nah, yang kedua, ya'rifah ma yadurruhu wa ma yanfa'uhu. Tiap nak buat tu mudarat ke manfaat. Nah, kalau mudarat tinggal, manfaat buat. 3, ya'rifah ahwalahu ba'dal maut. Bila kita buat benda tu sama ada benda tu kita nak boleh jawab ada dalam kubur esok. Buat senang dia, kan susah nak buat. Kan? Ni kadang-kadang cerita kawan-kawan ni dah ada jadi kartun pada agak dia usik orang tu, dia usik ni pang kau ni bergaduh. Dia dah buat boleh senang. Ni dah cik kan ni. Cik kan. Beli rumah tu. Hutang hang kau bayar ni. Cik kan tu. Dia tunggu orang tu. Beli rumah tu, hutang tak bayar. Dia pilih sana, dia cik lah kau nak pula. Kan? Ni esok dia kata hang beli rumah duit hutang dia tak bayar. Tentu memang betul. Kan? Yang kau ni hang betul yang kata. Nah, ni Mickey Mouse. Kadang-kadang dia jadi Doraemon. Oh lah. Nak nak balik jumpa Tuhan. Nak balik jumpa Tuhan. Kelang kabut bintang mana lah. Nak. Bila disebut yang kedua pula, yang pertama dia suruh kita jaga hubungan baik kita dengan Allah, mesti selamat kita. Pasal bila kita jaga hubungan baik kita dengan Allah, hal lain semua Tuhan atur. Siapa main pun Tuhan atur. Siapa main pun Tuhan atur dalam kehidupan kita. Nak. Nak, kemudian dia suruh pula lepas pada hablum minallah, jaga hubungan dengan Allah. Yang kedua terus disebut kat ini hablum minannas, jaga hubungan dengan manusia. Macam mana? Segala perkara yang hendak engkau lakukan bagi orang lain, hendaklah engkau mengukurnya bagi dirimu sendiri. Kita sendiri kena ukur ni kita. Jadi apa yang engkau suka orang lain lakukan terhadap dirimu, maka buatlah perkara yang seperti itu terhadap orang lain.
Kerana iman seorang hamba tidak akan sempurna sehingga ia mencintai bagi seluruh manusia apa-apa yang dia mencintai bagi dirinya. Dia kata di sini, yang kedua, segala perkara yang kita nak buat, dia kata, hendaklah, dia kata, bila kita nak buat dekat orang, kita ukur pada diri kita sendiri. Lakukan segala perkara yang kita suka orang buat dekat kita, kita buat dekat orang lain. Kalau bahasa mudah-mudah sebut appreciate orang. Saya bukan tahu appreciate tu benda apa. Kerti sebut ya. Apa dia orang appreciate tu? Saya bahasa Inggeris bodoh semua. Bukan bodoh sikit-sikit. Bodoh sungguh-sungguh saya. Bukan berhenti, singgah ambil SPM. Singgah ambil SPM di sekolah. Singgah ambil SPM. Saya kata pergi buat alai-balai ya. Dan kita pun tak erti, memang tak erti sungguh. Semua saya hebat sungguh, saya tak erti. 4 tahun, 5 tahun duduk di sekolah mengaji tu, berapa patah ya bahasa Inggeris? Yes, no, alright, thank you, I love you, 5 patah. 5 tahun duduk. Hak lain, tanya how do you do ya. Ayam tak batuk, itik pun tak sudu. Itu yang kata. Main-main lah ni daripada cakap tu, boleh ngangor. Dia keluar. Mereka duk hantar WhatsApp, hantar lah. Saya buat gambar tangan kedua lah. Terima kasih Ustaz. I appreciate you. Saya hantar tangan kedua. Tak tahu. Saya ingat Ustaz cerdik lah. Ustaz lain pandai lah. Dengan lagu saya bodoh. Nampak kemas Baik jadi apa benda yang kita suka, benda tu juga kita buat kat orang. Jangan tunggu tiap-tiap tahun ulang tahun kelahiran kita duk tunggu orang bagi hadiah kat kita. Bila mai hak orang kita buat tak tahu. Kalau kita tak mampu hak besar, hak kecil. Orang ni bukan dia tunggu hak besar dah. Kadang-kadang dia panggil dah, jom kita keluar makan bintang ni, bintang nak. Boleh 10-20 ringgit pun tak apa dah. Boleh rasa seronok lah. Dia rasa dihargai. Mungkin appreciate tu dihargai ke? Boleh kata gitu kan? Dihargai. Hari ni malam ni rasa pandai sikit. Baik. Begitu dia kata di sini. Dia kata apa? Seperti itu terhadap orang lain kerana iman seorang hamba tidak akan sempurna. Kerana iman seorang hamba tidak akan sempurna sehingga ia mencintai seluruh manusia apa yang ia mencintai bagi dirinya sendiri. Dia buat dekat orang lain apa yang dia suka, baru sempurna iman ya. Yang tu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. La yuhibbu ahadukum, tidak sempurna iman seorang. Iman ni tak sempurna hatta sehingga mana yuhibba li akhihi, ia dia cinta akan sahabatnya ma yuhibbu li nafsi, macam mana dia cinta diri dia sendiri. Itu Nabi sebut. Jadi iman kita ni tak sempurna. Kalau kita seronok tengok orang jatuh, kalau kita seronok tengok orang susah, tak ada apa lah ni, negara tak ada apa. Bila dia seronok tu, orang tu tak ada iman. Adakah seronok tengok orang tu? Tolong lah, apa boleh tolong? Bagi semangat ke? Itu yang paling-paling tidak. Bila pegang tangan dia, tak apa insyaAllah. Sehari 2 hari ikut ada rezeki ikut lagi. Bila pegang, itulah dia beradik dah duduk satu taman. Dia beradik mana lagi? Bila kita susah, siapa sampai dulu? Aduk adalah ni dulu. Bukan ada dia beradik duduk di Johor, duduk di Singapura. Nak main macam mana jauh. Bila pegang tangan dia, tak apa insyaAllah. Apa ni ada kot. Pakat-pakat doa. Kalau hang boleh banyak, aku boleh tumpang sama. Kalau hang tak ada, kita tolong doa sama-sama. Tapi tak. Dunia kau pandai ni, dunia apa tak nak ni kamjat. Mau lagi lah. Umur 60. Hari-hari sehari 40 kali malaikat duduk tengok. Dia ni lupa ke Tuhan nak. Masa bila dia lupa ni aku nak ambil. Nabi Derih tak apa lah. Dia 24 jam boleh ingat kat Tuhan. Kita bukan Nabi Derih. Ni buah-buah hak kena ambil buah ni tuk lah Sungai Pulau Pinang lah. Tuk lah sungai dalam Laut Cina Selatan ke apa ke. Entah naik ni Jambatan Pulau Pinang ambil tu. Macam apa tak? Selamat pertama baik pada Allah. Syurga untuk orang baik, yang orang pandai akan ada syurga. Orang kaya tak ada syurga. Orang kaya lagi lama tunggu di padang mahsyar.
Pasal setiap sen harta dia Tuhan nak tanya. Hak dulu orang miskin. Pasal dia harta tak banyak, dia masuk syurga dulu. Hak kaya nak kena tunggu lama daripada masyarakat. Ini syurga yang pertama tu, yang paling tinggi tu untuk orang yang baik. Orang pandai, orang kaya, orang apa, tak ada syurga mereka tu. Hebat terang mana atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tak baik, tetap dia tak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik dah. Nak. Jadi cerita kita sampai dekat yang kedua. Yang ketiga nanti kita sambung insya-Allah. Jadi apa yang kita kena kerjakan? Pertama, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sila ikhlaskan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila buat ibadah akhir, nak sagi sembahyang sunat, ba'da isyak, jangan malu nak abang Tuhan ya Allah. Masa saya muda dulu saya tak sembahyang ya Allah. Dulu ya Allah saya bisa cakap kasar dengan mak ayah. Jangan malu nak abang kat Tuhan masalah sujud tu. Sebab bila kita tahu tanda-tanda orang yang Allah Ta'ala benci ni, tanda yang keempat, orang yang Allah Ta'ala benci, dia genap umur 60 tahun, dosa dia banyak pada pahala. Genap umur dia 60 tahun, tak mampu bertobat pada Allah. Jadi arwah Syekh Fahmi Zamzam satu cerita, dia kata bukan orang yang tak semayang, dia kata yang tak mampu taubat pada Allah ni, dia kata orang yang semayang. Kenapa? Sebab dia masih ada kesombongan dalam jiwa dia, dia tak boleh abang dekat Allah. Dia seronok bila orang nampak dia semayang, tapi hakikat dia sendiri nak merendahkan kesombongan dia. Walau dia seorang-seorang, bukan depan orang ramai dah, dia seorang dalam semayang sunat nak abang kat Allah. Ya Allah, saya ni kemarin marah anak saya. Anak dia tak sepatutnya saya cakap macam tu dengan anak saya. Dia tak boleh abang kat Tuhan. Ya Allah, saya dulu masa muda saya ada dosa banyak. Ya Allah, hari ni saya minta ampun. Orang tu dulu kaki dia Allah Ta'ala masuk dalam syurga dengan cepat. Dengan cepat. Kerana dia tak sombong dengan Tuhan. Hari ni kita nampak orang ni, dia macam tak sombong dengan Tuhan, tapi hakikatnya dia sombong. Pada dasarnya apa yang kita nak tengok, cara percakapan dia masih cakap kasar dengan orang. Mana? Maknanya ada lagi semua itu. Marah budak-budak dengan bahasa-bahasa yang tak baik, tak boleh cakap elok-elok. Maknanya orang ni masih ada kesombongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni tempat mula dah. Ni nak mula bulan Muharram pula. Walaupun Muharram tu bukanlah awalnya untuk tahun hijrah, bukan. Cuma dicatat dalam kalender je, tapi kita ambil di situ lah sebagai batu permulaan. Saya pun rasa macam mana? Kadang-kadang mak tentang balik malam-malam, bawa kereta pun nak lengak divider lah. Jadi bila takut kita nak mati. Hari ni dengar pula orang sakit pinggang pun mati, lagi susah hati pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya kalau sagi esok lusa nak balik berjumpa Allah, tak ada satu bismillah, tak ada satu kebaikan nak Tuhan ambil. Kadang-kadang saya balik, saya doa kat Allah, ya Allah, ayah-ayah yang duduk depan saya ni, ya Allah, mereka ni tak larat dah nak sembahyang. Kalau ada satu baik, mereka lah ambil lah, mereka masuk syurga pakai baik tu. Tak ada jalanan nak abang kat Tuhan. Hari ni ujian Tuhan bagi banyak. Macam saya kata tentang ni, tahun ni apa ujian lah pasal korban yang Allah Ta'ala tak bagi. Tuhan nak abang apa lagi tak tahu. Ni sakit main, sakit baru pula lagi. Ayolah. No? Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kepada kita kekuatan untuk kita teruskan kehidupan. Amalan-amalan yang sikit tu tuan-tuan boleh usaha jangan tinggal ni. Nak masuk bulan Muharram, pertama yang tuan-tuan kena tahu, pasal kita puasa 2 hari bulan Muharram. Satu hari Tasu'ah, hari ke-9 Muharram. Yang kedua hari Ashura, 10 Muharram. Yang tak boleh puasa ganti dengan sedekah. Sedekah tiap-tiap pagi. Sedekah tiap pagi. Kalau pedik tak apa, janji ikhlas ya. Kalau bos RM10 dia tanya-tanya, bos RM1 tak apa. Lepas tu bulan Muharram ni ghalib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala budak-budak. Bulan Muharram ni terutamanya anak yatim. Sebab bulan Muharram ni khususiah malaikat rahmat turun kat budak-budak. Saya usap, ya Allah ya Tuhanku, bagilah aku ni sihat ya Allah, berkat malaikat duk budak ni. Malaikat tu amin saja, syurga. Doa tu sampai. Tuhan akan bagi makanan kepada budak-budak dalam bulan Muharram tu, di antara amalan dia. Kan? Tetapi kita buat senang-senang, susah-susah kita tak boleh buat. Orang nak semayang sunat sampai 100 rakaat bulan Muharram ni. Orang nak sedekah telaga sampai 3 telaga dalam bulan Muharram ni. Memang ada cerita-cerita tu, tapi kita tak mampu buat tu. Kita biarlah kita buat sikit. Tadi saya dah habaq dah, Tuhan tak pernah tengok kita ibadah banyak mana, tapi ada ikhlas tu, syurga insya-Allah. Nak sekat tu dulu, insya-Allah dah masuk dah. Allah wa Rasulullah alam bil muradihi. Jadi kita mengaji hari ni tentang dua tu lah. Pertama, perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang kedua, perbaiki hubungan dengan manusia. Apa yang kita suka bila orang buat kat kita, yang tu kita akan kena buat dekat orang. Nah, yang sebelum ni tinggalkan 4 perkara. Pertama, jangan bergaduh walaupun kita betul. Nombor 2, nak lupa dah sebut Ustaz. Pertama, jangan bergaduh walaupun kita betul. Yang kedua, jadilah kita ni ada perasaan takut bila kita suka bagi nasihat kat orang. Takut kita tak boleh buat benda tu. Yang ketiga, tinggalkan bercampur dengan orang hak tinggi level dia dengan kita. Depa tu tinggi, depa duit ada, depa ada pangkat. Kita jangan campur dengan depa. Nah. Kemudian yang keempat, apa dia? Jangan terima hadiah yang orang akan ungkit bila dia bagi. Tu kena tinggal 4. Yang ni buat pula 4. Buat pula 4 apa dia? 2. Yang pertama, jaga hubungan baik dengan Allah setiap masa. Tuhan tengok niat kita, tengok hati kita. Kemudian yang kedua, jaga apa? Buat benda yang kita suka orang buat dekat kita. Kita buat macam tu dekat orang, supaya Allah Ta'ala nilai kita, insya-Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kelas habis yang tu ya. Tak ada apa dah. Balik main beranak atas dunia, tak pakai kasut. Balik orang tanah dan kubur, tak pakai kasut. Ada apa yang nak dimegahkan? Tak ada apa yang hebat. Kemarin mai Allah Ta'ala cipta daripada ayak mani. Siapa pun tak mau ayak mani tu. Lepas tu buat keluar pula mai lah. Keluar daripada lubang kemaluan pula. Yang kita tak, Ustaz, saya beranak, mak saya belah perut tu lagi teruk pasal dia siksa mak dia. Lagi hina. Esok mati pula, Tuhan ambil pula, buh pula dalam lubang tanah yang hina. Cacing yang makan. Kehebatan, kekayaan, kekuatan, kuasa yang ada pada dunia hari ni, sifat dia majas, pinjaman sementara sahaja pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk kita terus beribadah. Nak anak-anak cucu kita, kerja kita, Allah Ta'ala bagi balik. Allah Ta'ala bagi kekuatan semua-semua nak untuk menhimpun balik dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Nak setakat dulu Allah wa Rasul ambil muradihi. Dan tanggung dengan tasbih kafarah surah Al-An. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana ya Allah, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fakina fid din وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ربي يسر ولا تعسر بتمم بالخير يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك وجودك وكرمك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Minna Allah, saya mohon ampun, mohon maaf nanti kasar bahasa silap kata yang baik pada Allah, yang kurang baik itu kelemahan saya, kelemahan ilmu saya. Saya mohon ampun, maaf. Hazabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.